Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua untuk penonton-penonton di RTM, khususnya di TV1, dan kepada anda yang baru saja menyaksikan Berita Nasional 8 tadi. Jadi terima kasih kerana terus bersama dengan kami di TV1, walaupun di TV2 sekarang sedang hangat kita fokus kepada bola kita, iaitu di TV2 untuk perlawanan Piala Kelayakan ataupun kelayakan sebenarnya untuk Piala Dunia Qatar 2022 ini. Okey. Dan untuk hari ini dalam bicara inspirasi, seperti biasa kita boleh share ataupun kongsi untuk siaran langsung kita di live FB kita, iaitu di Bicara Inspirasi, ataupun anda boleh pergi ke Berita RTM. Dan kemudian jika anda ada sebarang cadangan untuk tetamu-tetamu kita ataupun topik yang ingin kami bawakan kepada anda, jadi anda boleh hantarkan melalui email kami, iaitu bicarainspirasi@gmail.com. Dan pada malam ini kita akan bercerita mengenai, sesuai dengan peribahasa, melentur buluh biar dari rebungnya. Dan seperti yang kita sedia maklum, dan untuk kali ini ataupun pada zaman ini sebenarnya agenda pembangunan sumber manusia, iaitu kita ingin melahirkan sebenarnya belia-belia ataupun anak muda yang bakal menjadi pelapis ataupun yang bakal menjadi pemimpin pada satu hari nanti. Jadi kita mahukan pemimpin-pemimpin yang berkualiti, bukan saja daripada segi ilmunya, tetapi daripada segi nilai dan juga gaya kepimpinan dan juga karakter mereka sendiri. Jadi hari ini kita akan bercerita dan tajuk kita juga pada hari ini adalah mengenai FLS, Inspirasi Pemimpin Masa Depan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tajuk kita pada malam ini, saya akan bersama dengan tetamu saya sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu kita saksikan dahulu kisah inspirasi kita pada malam ini. Apa ceritanya? Kita saksikan. Kisah inspirasi minggu ini, kami kongsikan berita gembira penuh bangga mengenai filem cerita animasi Upin Ipin, iaitu Keris Siamang Tunggal, yang telah memenangi anugerah Golden Wing Award bagi kategori Best Animation of the Year di Animation Game Industry Annual Conference and Anime Beijing Award China baru-baru ini. Satu lagi kejayaan yang berinspirasi apabila produk Malaysia berjaya di peringkat antarabangsa, sekaligus mampu memberikan saingan kepada filem-filem cerita animasi dari negara-negara lain. Untuk rekod, filem cerita animasi ini juga telah mencipta kejayaan pada Festival Animasi Antarabangsa Animes di Montreal, Kanada. Tahniah kami ucapkan kepada seluruh tim besar penerbitan Leskopak. Semoga kemenangan tersebut membakar semangat mereka untuk terus menghasilkan karya bermutu dan mengangkat animasi negara ke tahap yang lebih tinggi. 3 minutes. Let's start in 3, 2, 1, go! 결승전 공식 패턴. 로스 지금부터 Fish battle. Fish versus fish. 그러네요. 끝자리 같습니다. 챔피언은 63대 73. The 2019 World Lucky Air Battle Champion, Irvin Quest. Kejayaan yang diperoleh sekaligus menjadikan beliau juara buat kali kedua berturut-turut. World Coffee Championship merupakan acara yang mempamerkan bakat-bakat barista dari seluruh dunia mengikut beberapa kategori. Pertandingan peringkat dunia ini telah diadakan di Seoul, Korea Selatan bersempena dengan Minggu Kopi Sedunia. Walaupun baru berusia 21 tahun, beliau berjaya menandingi barista terhebat dari Korea Selatan, Kim Yong Jin, sekaligus berjaya mendapat markah paling tinggi dalam pertandingan tersebut. Tahniah kepada mereka semua, semoga banyak lagi kejayaan akan menyusul dan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia.
Wow, tu dia melalui seni ataupun barista itu sendiri, pertandingan barista itu sendiri telah pun meningkatkan ataupun membuatkan negara kita telah pun terkenal di seluruh dunia. Jadi itulah dia hasil kejayaan anak muda ataupun belia zaman kini. Bukan saja satu pertandingan itu, tetapi banyak sebenarnya kejayaan yang telah pun diperolehi, terutamanya untuk tahun 2019 ini. Kalau nak cerita nanti, kita akan cerita bersama dengan tetamu saya sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita nak tahu dahulu apa itu cerita MFL, bukan MFL saja, MFLS sebenarnya. Apa itu? Jadi saksikan bikisan ini. MFLS merupakan sebuah program baru yang dibentuk untuk melahirkan pemimpin belia yang boleh menyumbang sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara serta berkeupayaan berperanan di peringkat antarabangsa di samping membentuk generasi belia yang lebih berwawasan dan tinggi nilai jati diri. Selain itu, program MFLS ini juga dibentuk hasil daripada susulan idea yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika dijemput menyampaikan ucap tama di Japan Future Leader School pada 7 Ogos 2018 yang menyatakan semua negara termasuk Malaysia perlu mencontohi kerajaan Jepun dengan mewujudkan sebuah entiti khusus bagi pembangunan kepimpinan dalam kalangan belia. Saya merasa program seumpama itu perlu ada di Malaysia kita kerana ia mampu membentukkan golongan pemimpin pelapis ataupun future ready leaders yang akan menjadi pemimpin dalam pelbagai sektor dan bidang pada masa hadapan. Program baru ini dirangka secara holistik dengan menggabungkan aktiviti indoor dan outdoor berimpak tinggi untuk menyerlahkan potensi anak muda sebagai rakan strategik dalam membangunkan negara. Pelaksanaan MFLS ini akan melibatkan kumpulan sasar utama belia berumur di antara 15 hingga 17 tahun dan terbahagi kepada 3 peringkat pelaksanaan, iaitu peringkat pertama, mengenal pasti belia yang efektif dalam pengurusan diri. Peringkat kedua, bertujuan membangunkan belia untuk menyumbang kepada pembangunan komuniti dan masyarakat. Dan peringkat ketiga, melahirkan pemimpin belia sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara serta berkeupayaan berperanan ke peringkat antarabangsa. Okey, dah tahu sedikit mengenai MFLS ataupun Malaysia Future Leader School. Kalau di Jepun kita ada Japan LS. J lah, tukar J saja kalau Malaysia M sendiri. Jadi pada malam ini cerita kita adalah mengenai inspirasi pemimpin masa depan, dan sebagai pemimpin kita mesti tahu beberapa elemen ini yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin, iaitu kita perlu tahu arah tuju kita. Kita kena tahu pergi ke arah tuju kita, hala dia, dan semestinya kita kena bawa anak-anak buah kita yang bakal kita pimpin itu untuk destinasi ataupun tujuan yang bakal kita pergi itu. Jadi itu antara elemen-elemen yang perlu ada pada seorang pemimpin. Tetapi dalam nak membentuk pemimpin itu, kita perlu ada satu platform dan yang perlu digarap pada semasa ke semasa sampailah terjadinya ataupun lahirnya seorang pemimpin yang berwibawa. Okey, saya tak nak mengulas lanjut, bukan saya sebenarnya, tetapi bersama dengan tetamu saya pada malam ini, iaitu perkenalkan selamat datang kepada yang kita kasihi. Ramai hari ini escort beliau datang ke RTM ni. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Abdullah Hassan, Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ataupun bahasa ringkasnya ILEAD. Okey, jadi I dah lead dulu. So apa khabar Encik Abdullah? Okey, khabar baik Jin. Saya ingat terlebih dahulu bagi pihak KBS ataupun ILEAD, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak RTM kerana memberi peluang dan juga ruang kepada KBS untuk berkongsi bukan sahaja inspirasi KBS tapi adalah inspirasi nasional. Ya, betul. Bukan sahaja dekat KBS tapi sebenarnya untuk semua sekali rakyat Malaysia. Dan malam ni bola
KBS mesti ni wakil-wakil dari KBS. Memang Predik berapa? Predik berapa? Berhempas pulas. Berhempas pula. Predik berapa Encik Abdullah? Saya bagi 2-0 lah. 2-0 2-0. So maksudnya kita kena kumpulkan 3 mata untuk 9 mata untuk mahiri ataupun pada tahun 2019 betul, ni. Betul. Sebelum kita sambung bulan 3 nanti. Sambil-sambil tu kita kena ambil tahu jugalah peluang itu kan. Kita kena confident. Kena fokus juga. Saya dengar kejap kita dengar bunyi gol, maksudnya gol lah tu walaupun kita dapat saksikan. Okey. Dan pada malam ini kita nak cerita mengenai MFLS dan kemudian kita nak pergi kepada convention yang bakal diadakan, itu convention alumni MFLS. Dan tapi sebelum tu kita nak tahu jugalah ialah seperti yang kita dah saksikan tadi, video tadi mengenai MFLS. Okey, susah betul nak sebut dia. Okey, jadi kita nak tahu sedikit dahulu latar belakang iLead itu dahulu sebelum kita pergi kepada programnya. Okey, silakan. Okey, Jit, terima kasih. iLead ditubuhkan awal tahun ini. Sebenarnya penubuhan iLead ini adalah untuk mengambil alih program yang sebelum ini dijalankan oleh Biro Tata Negara dan juga Jabatan Latihan Khidmat Negara ataupun JLKN yang melaksanakan program PLKN. Jadi mengambil kira apa juga isu dan juga pengalaman yang dah dijalankan oleh kedua-dua jabatan ini sebelum ini, maka satu inspirasi barulah dilihat untuk penubuhan iLead. Dia ibarat macam entiti baharu yang dijenamakan semula. Betul. Mengambil alih sebenarnya kembali dan saya rasa kiranya kita nak menambah baik PLKN dan juga program-program yang telah pun diadakan sebelum ini. Jadi itu fokus kita untuk iLead ni. Ada penambahan apa-apa lagi yang perlu kita tahu? Mungkin beroperasi seperti KBS ataupun di bangunan KBS ataupun di lain? Kami beroperasi di Pejabat Lama Biro Tata Negara di Kompleks B Putrajaya B3 dan kita bakal berpindah ke Kompleks F di sebelah Kompleks E Kementerian Pelajaran pada bulan Februari tahun depan. Ini sekarang tengah sibuk kemas office ya. Sekarang tengah packing semua. Betul. Jadi sambil-sambil tu ada juga masa untuk meluangkan masa ke RTM ni. Terima kasih. Dan kita nak juga tahu ialah mengenai kepimpinan itu sendiri. Sekarang ni kita memang fokus untuk agenda ialah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dan juga bakat belia-belia kita ini untuk masa hadapan. Jika nak tahu juga dalam bentuk kepimpinan itu sendiri apa yang sebenarnya yang kita perlukan dalam negara kita untuk melahirkan kepimpinan dari belia itu sendiri? Okey, Jit. Dalam kita memikirkan tentang masa hadapan, kita juga kena memahami apa aspirasi dan inspirasi ke hadapan. Sebelum kita boleh pergi ke hadapan tu, kita kena tengok kita punya keadaan semasa. Jadi kalau kita lihat keadaan semasa, pembangunan belia ataupun pencapaian belia selaras dengan pindaan kepada umur belia yang telah diumumkan baru-baru ni, iaitu sekitar 15 ke 30. Jadi kita lihat pencapaian belia kita pada hari ini, saya kira amat memberangsangkan. Ya. Kalau kita lihat contohnya pemenang pertandingan robotik dunia di New Delhi di India, saudara Danish Irfan. Kemudian kalau kita lihat pada ratu gimnastik kita, Farah Ann, melayakkan diri untuk ke Olimpik. Dan saya ingat satu lagi hadiah penyelidikan kanser Dr. J. Steiner yang dikenalikan oleh Universiti Bern, Dr. Sarena Nik Zainal. Baru saja. Jadi kita lihat belia-belia yang ada di Malaysia pada ketika ini memang sangat berpotensi. Jadi adakah kita akan berhenti setakat itu? Itu satu perkara yang kita kena fikirkan. Dan kita lihat juga cabaran semasa. Kita tahu sekarang era 4.0. IR 4.0 dan digital pun dah nak masuk 5.0. Jadi anak-anak muda zaman sekarang macam mana trend dia? Tak ada dah main konda-kondi. Kan? Jadi tumpuan lebih kepada sama ada social media ataupun permainan digital. Jadi ada kehala manakah anak muda kita akan tuju dengan
sikap dan budaya yang semacam ini. Jadi adakah kita akan bawa satu fenomena yang lebih positif pada masa depan atau sebaliknya. Jadi apa-apa pun sebenarnya berpegang kepada kita punya harapan dan juga kita punya inspirasi. Kalau kita tak menetapkan hala tuju yang betul, jadi ada kemungkinan kita akan menghadapi banyak gejala negatif pada masa depan. Dan sekarang pun kita tengok budaya basikal lajak. Jadi mungkin nak dikekang sangat-sangat pun anak muda ni tak boleh. Kita tahu jiwa anak muda ni sangat membara, panas. Nak cuba semua. Nak cuba semua. Jadi apabila kita lihat situasi yang macam ni, kita juga perlu menyediakan sama ada program yang tidak terlalu mengongkong. Ikut juga jiwa tu. Tetapi dengan landasan yang betul. Positif. Ya, Betul. kalau tak ada landasan yang betul, ada kemungkinan kita akan dapat anak muda kita ni terjerumus ke dalam aktiviti-aktiviti yang negatif. Tu dia dengar tu Jang. Kalau tak dengar nasihat tu, kan? Orang Negeri Sembilan. Ya, ya. Jadi nampak orang Rombau ni, orang kampung ni tengah bersiaran ni. Jadi sekarang ni dah gol. Dah gol 1. Oh, dah gol 1. Dah gol 1-0 Malaysia jadi tahniah dan kita sebenarnya sambil-sambil kita Hampir dekat dengan saya punya sasaran tadi lah. hampir dekat. Tapi kalau terlebih kira tak sasar. Kira tak ni Okey, sebut pasal hala tuju tadi daripada awal tadi kita kena tahu hala tuju apa semua. Untuk bicara inspirasi, bola masih lagi di separuh masa pertama 1-0 tadi Ya, sambil-sambil tu. Minit yang ke-30 daripada Safar Rashid dari sudut pandangannya nampaknya hampir dah Cik Abdullah punya tekaan tu 2-0 tapi kita saksikan nanti sampai second half macam mana. Okey, dan cerita pada malam ini mengenai MFLS. Jadi kita nak tahulah kepimpinan-kepimpinan zaman ataupun anak-anak belia kita ini. Tadi kita saksikan untuk ialah sedikit sebanyak mengenai pengenalan A-League itu sendiri bagaimana. Jadi kita nak tahu jugalah konsep kepimpinan yang ada ataupun melalui dasar belia Malaysia sendiri, apa yang kita nak terapkan yang perlu ada dalam negara kita sendiri? Di dalam dasar belia, kita cuba melihat secara holistik akan keperluan belia itu sendiri. Kita tak boleh hanya memberi tumpuan kepada golongan tertentu, tetapi sebaliknya melihat semua potensi belia. Sebab kita tahu secara psikologinya, kalau kita lihat ada anak muda ni dia cerdik dalam bidang akademik, sangat terkedepan. Tapi ada anak muda tertentu dia tak minat sangat nak membaca. Jadi kita tak nak dia tercicir. Dan dengan cara itu kita perlu melihat apa lagi potensi dan keperluan. Sebahagian pula kuat pada psikomotor. Maknanya dia suka mencipta, mereka cipta, membuat sesuatu yang baru. Repair. Sangat kreatif. Jadi kita kena lihat semua perspektif. Dan kita juga kalau kita lihat dan dengar daripada YB Menteri Belia dan Sukan sendiri, kita perlu memberi peluang walaupun kita ada belia yang tercicir ataupun melakukan kesilapan kali pertama dan dihukum. Contohnya ada yang terpaksa tinggal buat sementara waktu di sekolah Hendrigani. Masalah disiplin biasa. Disebabkan oleh masalah disiplin sebagainya. Adakah kita nak tinggalkan dia begitu saja? Dan apa-apa pun nanti dia akan masuk semula dalam masyarakat. Jadi kita perlu beri peluang kepada belia yang sebegini. Jadi macam contohnya di KBS kita ada program Ribbon Kuning yang khusus memberi tumpuan kepada anak-anak muda yang menghadapi masalah macam ni. Yang bukan sekadar, kalau kita lihat mereka yang dalam sekolah Hendrigani ni juga ramai yang skor dalam peperiksaan SPM mendapat result yang sangat baik. Jadi bukan dia tak ada potensi, tapi mungkin fokus berlainan. Dan di KBS juga kita ada menawarkan program vocational yang bertujuan supaya mereka yang kecenderungan dia bukan dalam akademik boleh diberi peluang lain. Dan kita tahu mereka yang dalam bidang kemahiran ini juga boleh menjadi usahawan dan boleh bekerja sendiri. Dan era zaman sekarang mungkin bekerja sendiri itu jadi satu pilihan.
macam pilihan dan juga budaya lah. Kalau kita lihat bekerja dengan orang tu, kita lihat macam anak muda zaman sekarang ni dia tak suka dikongkong, suka mengikut dia punya apa nama ni, deria dan juga dia punya naluri sendiri. Kalau macam di TV sekarang ni, ini antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, Ya, Cik betul. Abdullah? Ini antara di kamp-kamp ataupun semasa di mana, di negeri mana lagi yang terlibat sebenarnya, ataupun seluruh negara sebenarnya pun yang telah pun terlibat dalam program ini? Kita melaksanakan program ni di seluruh negara. Hampir setiap negeri kita ada camp. Dan program ni melibatkan program indoor dan outdoor lah. Oh, seronoknya. Alhamdulillah setakat ni maklum balas daripada peserta yang Feedback pun ada juga? yang ada di program ni tidak mengecewakan lah. Dan kita juga ambil pendekatan bahawa program ni perlu dinamik. Dia tak boleh bersifat statik. Kiranya sepatutnya ialah seperti kalau macam PLKN kita ada intake gitu kan. Jadi setiap kali program itu ataupun tu akan diadakan mungkinlah ada slot yang baru ataupun apa yang perlu ditambah baik lagi. Macam yang baru lepas ini, apa kebanyakan feedback yang diberikan oleh peserta-peserta biasanya? Okey, peserta memberikan maklum balas bahawa program yang mereka hadiri ini sangat memenangi hati dan jiwa anak muda ni lah. Maksudnya Belajar tackle tu. Jadi dan bukanlah kita sekali cuba terus dapat program ni. Tahun lepas sebenarnya kita dah buat program rintis dulu yang mengambil kira lebih kurang 1,000 pelajar dan daripada situ kita tambah baik dan kita laksanakan program pada tahun inilah. Dan kita buat dengan kerjasama rakan kongsi rapat kita iaitu Kementerian Pelajaran. Tanpa Kementerian Pelajaran memang kita tak dapat nak laksanakan program ni sebab pesertanya terdiri daripada pelajar sekolah yang berumur antara 15 hingga 17 tahun. Okey. Mana tingkatan 3 ke tingkatan 5. Jadi program MFLS ni dibagikan kepada 3 tier. Tier pertama adalah proses pemilihan. Itu dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran, pihak sekolah. Ada kriteria tertentu yang digunakan. Dan yang kedua, selepas mereka ni terpilih, mereka akan masuk ke tier 2. Yang program tier 2 ni melibatkan program 10 hari. Oh, dia macam camp untuk 10 hari. Okey. Macam summer camp lah. Dia punya. Dia biasanya waktu untuk tier 2 ini adalah waktu cuti sekolah ke ataupun waktu sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Okey. Cuma kita buat penyelarasan ikut tingkatan pelajar supaya tak kena tarikh peperiksaan lah. Contoh di awal tahun ni kita beri tumpuan pada pelajar tingkatan 5. Bagi dia dulu. Sebab dia nak exam pada hujung tahun. Sekarang ni pelajar tingkatan 4 yang akan masuk lah. Dan tingkatan 3 lepas. Dia dah merdeka dah. Okey, faham. Okey, jadi ada 3 peringkat. Untuk yang pemilihan daripada yang tier 1 itu saya dimaklumkan ramai sebenarnya. 35. Okey, tier 1 memang melibatkan semua pelajar. Semua sekali, okey. Untuk tier 2, pemilihan seterusnya? Daripada tier 1, kita pilih lebih kurang 35,000 untuk masuk ke tier 2. Kita adakan sebanyak 15 kohort. Dan mengikut kohort ni mereka akan ikuti program 10 hari lah. Dan daripada 35,000 untuk ke tier 3, bagi yang tahun ini mereka akan ke tier 3 tahun depan bulan Februari. Kita akan pilih 200 yang terbaik. Dari 35,000? Daripada 35,000. Kriteria tu biasanya bagaimana? Dia memang lengkap pakejnya ataupun daripada segi 10 hari itu itulah saja kriteria yang diambil kira ataupun sepanjang tahun itu kriteria itu diambil kira untuk memilih 200 orang tu? Untuk memilih 200 kita ambil kira mereka dalam program 10 hari. Okay. Dan penilaian tu kalau kita biasa dengan 360 darjah. Jadi penilaian tu bukan sahaja daripada kita punya jurulatih tetapi juga daripada kalangan rakan-rakan peserta dia sendiri. Ini bahaya ni. Ini semua kira markah daripada semua orang ni. Jadi bukan sahaja kompetensi dia tinggi tapi dia juga mesra di kalangan rakan-rakan. Saya rasa kalau macam saya kat dalam tu, saya rasa macam saya dalam reality show.
Tapi kena Tapi tak ada bertanya. TV. Ya, cuma tak ada TV saja. Tak ada Macam TV. reality show, kehidupan kita dipantau setiap hari, apa Betul. yang kita lakukan, Betul. penambahbaikan kita. Ya. Dan akhirnya siapa yang terpilih itu, jadi bukan yang tak terpilih itu tak terbaik, Ya. tapi maksudnya ini yang perlu kita gilap lagi. Betul. Okey, Dan apa nama ni, program kita 10 hari lebih tumpu kepada orang kata back to the basic lah. Back to the basic. Maksudnya kalau sekarang ni dunia digital dan sebagainya, mereka di dalam program tu kita tak benarkan menggunakan gadget. Jadi ini kita tahu ini akan luar daripada norm ataupun Okey, norma anak muda zaman sekarang yang mana hari-hari kalau tak tengok macam gigil lah. Tak, dia dah bengkok jari dia. Kalau tengok nanti check tau dekat hujung kelengking ni kan. Kalau bengkok tu selalu pegang handphone lah tu. Saya tegak nampak. Jadi memang luar daripada dia punya normal lah. Jadi dia luar keselesaan. 10 hari tu no. Tak ada, tapi kita benarkan satu hari macam apa? Free day lah. Apa nama handphone day. Homesick. Nanti juga Cik Abdul Wahab, saya homesick, tolonglah. Pun tak lepas. 10 hari je. Okey, faham. Okey, dan untuk MFLS ini saja, bukan batch yang pertama ini saja yang akan berlangsung. Dia ibarat seperti PLKN juga akan dilangsungkan untuk batch-batch yang seterusnya ataupun bagaimana? Okey, setakat ini sebab kita mendapat maklum balas yang baik daripada peserta. Jadi pada tahun depan kita akan teruskan program ini. Cabaran kita adalah selain daripada mereka yang baru. Maknanya kita juga perlu beri penekanan kepada mereka yang telah melalui program. Ya. Jadi kita punya bicara pada hari ini pun antara salah satu perkara yang kita akan beri penekanan adalah convention alumni. Jadi mereka yang akan ke tier 3 hanya 200 orang. Jadi apa jadi kepada 35,000 yang selebih tu 34,800. Jadi kita menyediakan program untuk alumni sebab 10 hari di tier 2 mereka dapat maklumat ataupun pengetahuan asas. Jadi seperti saya katakan tadi, back to the basic, balik semula kepada natijah sebagai seorang manusia, tidur di dalam kemah, di luar, belajar masak nasi bila dia buat solo dan group camping. Jadi kebanyakan anak muda jarang dah ada pengalaman yang sebegitu. Sedap ataupun tak sedap, sendiri yang masak. Jadi kita rasalah kadang-kadang kita selalu komplain mak ayah masak tak sedap ataupun pergi kedai kantin masak tak sedap. Jadi yang kau ini masak jang ni. jadi kali ni kita bagi peluang masak. Kau masak ni. Dan kita tengok ada juga yang ada bakat memasak. Dia mungkin di rumah dia tolong mak dia meniaga. Dia tolong mak dia. Masak nasi impit pun ada. Wow, itu dia. Okey, saya rasa memang tertarik. Kenapalah waktu saya tak ada time tu? Sebab waktu saya PLKN adalah sewaktu selepas SPM. Dan tidak ada waktu ataupun tak terpilih pun masa Form 3 ataupun PT 3 tersebut. Jadi saya rasa gunakan peluang yang ada ni, rasai sendiri. Jarang kita dapat peluang seperti ini. Kita nak rehat dulu boleh, Cik Abdullah? Yep. Sambil-sambil tu kita tengok berapa gol Malaysia dah. Malaysia Future Leader is like a first step to make a good leader. Program-program ini ialah macam satu platform nak tingkatkan lagi sifat kepimpinan dan mengeluarkan sifat kepimpinan yang ada dalam diri pelajar. Sekolah yang memilih kami, jadi nama-nama yang terpilih hanya 20 orang. MFLS ni akan ramai pelajar lain dan kita orang kena bersaing ataupun bekerjasama untuk menjadi pelapis pemimpin negara.
masa camp ni lain daripada yang lain. Memang betul-betul tak pernah kami lalui. Coach-coachnya semua enthusiastic, coach-coachnya semua positif, encouraging semua orang kan. Banyak nilai diterapkan dalam diri kami. Punctuality, Leadership, credibility, Nilai amanah, nilai tepat masa, nilai tabah, nilai berfikir di luar kotak. nilai-nilai kepimpinan dalam diri seseorang leader. Ini hanya pengalaman dan pengalaman tu hanya boleh dapat apabila kita melalui sendiri. Kesetiaan kepada Tuan. Kesetiaan kepada Tuan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Lurang Perlembagaan. Lurang Perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Bila praktikal tu boleh rasalah penat, lelah dia, rasa buat betul-betul. Setiap orang ada tugas masing-masing. Semua bekerjasama as one team. Test mental strength kita, memang push kita to the limit lah. Memang kena persevere, memang kena be resilient dan stay, work through it. Kita sebagai Malaysian, kita perlu bekerjasama dalam pelbagai kaum. Banyak memberi kami experience dari segi praktikal dan juga experience secara mental lah. Kami berdayung ke objektif dan tidak diberi limit masa, tapi yang penting sampai. Jadi dia memberi impact, dia memberitahu saya yang seorang pemimpin haruslah tabah, haruslah cekal biar apabila ada apa-apa cabaran dari luar, dia boleh push through dan overcome the problem. Di sini boleh belajar menjadi seorang pemimpin yang cemerlang. They teach how to be a leader, like the way you talk, cara komunikasi. Dan satu lagi, sifat-sifat kepimpinan yang satu pemimpin perlu ada, mereka ajar kami. So that we can improve ourselves. Seperti pepatah Melayu yang mengatakan bahawa meluntur buluh biarlah dari lubungnya. Program ini dipertanggungjawabkan untuk melahirkan anak muda yang akan jadi menteri, akan jadi Perdana Menteri, akan jadi tokoh-tokoh korporat, mereka yang akan menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Kita dah dapat saksikan itu antara wajah-wajah yang menyertai MFLS sendiri. Rasa macam sangat-sangat menarik. Aktiviti-aktiviti luar yang diadakan dan juga keselamatan juga perlu diutamakan sebab ini membabitkan anak-anak kecil, anak-anak sekolah kita. Jadi memang di bawah penjagaan ibu bapa dan juga yang diberikan kepada KBS sendiri ataupun I-Lead sendiri memang sangat besar, Cik Abdullah. Ya, betul, Cik. Mungkin apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah yang pertama, tier 2 itu adalah back to the basic. Maknanya apa keperluan asas kita sebagai manusia, kita beri penekanan di situlah. Supaya anak-anak kita ni mampu berdikari. Dan apa yang pertama sekali, dia perlu menjadikan diri dia sebagai pemimpin. Boleh memimpin diri sendiri, barulah kita boleh memimpin orang lain. Jadi dalam program MFLS ni kita beri tumpuan kepada 5 elemen. Yang pertama, pembentukan nilai dan jati diri. Yang kedua, kepimpinan. Yang ketiga, kenegaraan, sifat patriotisme. Dan yang keempat, kesukarelawanan. Dan yang kelima adalah keusahawanan. Dan program ini juga memberi, dan apa saya menyuruhlah kepada ibu bapa, sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan terpilih untuk mengikuti program MFLS, kita sangat alu-alukan untuk membenarkan anak ini lah. Sebab mereka anak-anak bawah umur dan mereka yang nak menyertai perlu dapat kebenaran daripada ibu bapa. Program ini keselamatan adalah merupakan satu perkara yang sangat diberi penekanan. Sekiranya sesuatu situasi itu tidak selamat, kita akan batalkan program, ubah suai dia kepada indoor lah yang lebih selamat. Dan setiap kali apabila kita melaksanakan program outdoor, kita sentiasa engage 24 jam anggota pertahanan awam dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi segala aspek keselamatan sentiasa diberi penekanan, yang mana jurulatih kita diberi latihan secukupnya, pensijilan, sama ada daripada Outward Bound, begitu juga daripada persatuan ataupun sijil rekreasi yang sedia ada di dalam negara. Okey, sebenarnya idea untuk MFLS ini sebenarnya mana sebenarnya yang kita jadikan sebagai contoh
Dan seperti saya tahu Jepun itu sendiri telah pun ada Jepun untuk Future Leader School, tetapi corak apa yang kita perlu tekankan di Malaysia sendiri berbanding dengan Jepun? Jepun kita tahu budayanya bagaimana, senangnya bagaimana, mereka telah pun dilatih daripada lahirnya, tapi di Malaysia sendiri apa kesesuaian yang perlu kita sesuaikan? Okey Jid, pada peringkat awalnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengikuti program JFLS selama lebih 16 tahun. Jadi tiap-tiap tahun Tun akan dijemput sebagai tetamu kehormat untuk memberikan syarahan dan juga ada waktunya beliau akan melihat persembahan inovasi daripada pelajar-pelajar ni dan Tun akan beri live comment kepada persembahan peserta ni. Jadi kita tahu Jepun memang sangat mementingkan nilai dan jati diri. Dan kalau kita lihat program Young Leaders ni trending dalam search engine, kalau kita key in Young Leaders sangat banyak. Jadi kita tahu bahawa semua negara memberi penekanan yang amat tinggi kepada pembangunan kepimpinan anak muda. Jadi takkan kita nak ketinggalan. Jadi itu satu perkara lah. Yang kedua, apa yang kita boleh belajar daripada program di Jepun. Dan bukanlah bermakna Jepun saja, kita pun tengok program lain juga. Tapi Jepun ni unik program dia adalah kerana pemumpukan nilai dan jati diri. Saya tak kata kita di Malaysia kekurangan elemen ini. Tapi kalau kita lihat Jepun, dia sangat konsisten daripada dulu sampai sekarang. Kita pun tengok bola pun dia kutip sampah. Bukan tu saja, daripada bola, pembangunan bola sendiri daripada dulu tak hebat. Betul. Sekarang di Piala Dunia itu sendiri. Betul. Dan bagi jemaah haji dia di Padang Arafah mempungut sampah orang lain. Jadi kita lihat nilai sangat tinggi. Dan kalau di Jepun tong sampah dah tak ada. Kita di sini banyak tong sampah, tapi di Jepun dah tak ada tong sampah sebab masing-masing simpan sampah bertanggungjawab pada sampah dia masing-masing. Jadi dia dah pergi ke satu tahap yang tinggi. Saya tak mengatakan yang kita kekurangan sebab saya imbau semula kita punya budaya pada zaman 70-an dan sebelum tu. Kalau kita di kampung, kalau kampung saya di Rembau, kalau saya buat kesalahan, mak bapak saya bukan mak bapak saya seorang. Satu kampung jadi mata-mata kepada mak ayah saya. Mandi sungai semua orang boleh tegur. Kan? Semua orang boleh tegur kita. Dan mak bapak kita kalau kita dimarah cikgu atau dimarah oleh jiran, balik tak boleh bagi tahu mak. Kalau bagi tahu mak kena tambah lagi. Jadi nilai itu kita ada. Apa yang saya pelajari daripada JFLS ni adalah mereka penerapan nilai itu sangat konsisten sebab di rumah, di sekolah dan di persekitaran mereka berkongsi nilai yang sama. Berbeza sikit dengan kita, cabaran yang kita hadapi pada hari ini, budaya ataupun nilai yang diterapkan di sekolah dan di rumah serta di persekitaran ada dia punya cabaran yang tersendiri. Kita pun tengok kat dada-dada akhbar ataupun media ada isu ibu bapa yang tak setuju, tak sependapat dengan guru dan sebagainya. Jadi kita perlu lakukan sesuatu supaya kita dapat menerapkan nilai ini kepada anak-anak kita dan mereka menjadi seorang yang sangat berdikari pada masa depan. Okey, jadi kita nak tahu jugalah untuk kita dah saksikan untuk alumni. Tadi dah sebut pasal alumni kan. Jadi convention alumni untuk MFLS ini sendiri. Jadi kita nak tahu juga apa yang akan diadakan pada 22 November ini. Kabarnya di UKM sendiri. Jadi apa yang akan dilakukan untuk mereka ini? Kita tahu bahawa untuk tier 2 hanya ada 10 hari. Dan peserta ni akan diberi nilai asas. Jadi dalam tempoh 10 hari itu kesinambungan dia sangat penting. Jadi apabila mereka dah mengikuti program 10 hari, kita menggalakkan supaya para pelajar ni
melaksanakan elemen yang kita dah terapkan 10 hari tadi, tetapi dengan usaha sendiri. Kita dapat sokongan daripada Kementerian Pelajaran supaya program MFLS ini dijadikan sebagai salah satu daripada co-curriculum dan ada markah yang diperuntukkan. Dan selain daripada itu, pengukuhan adalah elemen yang paling penting dalam alumni. Jadi apa dia belajar, contoh dia belajar macam mana nak buat program kesukarelawanan di Tier 2. Apabila dia balik ke sekolah, yang pertama sekali, kebanyakan sekolah sekarang ni, guru menggalakkan mereka berkongsi apa yang mereka dapati daripada program 2 hari. Dan mereka menggalakkan rakan lain untuk turut serta supaya mereka mendapat manfaat yang sama. Jadi untuk convention ini, kita akan ada convention sehari di UKM pada 22 hari bulan akan datang pada hari Jumaat. Jadi mereka yang wakil daripada semua negeri, lebih kurang 1,600 orang akan mengikuti program ini. Jadi program sehari ini di sebelah pagi itu, dia ada beberapa komitmen dekat sini. Yang pertama, mereka dah ada convention di peringkat negeri masing-masing. Oh, dah bersidang dulu. Dia dah bersidang dulu. Dan mereka dah menyediakan resolusi masing-masing untuk diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itu homework yang mereka dah buatlah. Dan ini dibuat di atas dasar pengukuhan tadi, di atas dia punya rasa tanggungjawab masing-masing. Jadi untuk convention itu nanti mereka akan ada program di sebelah pagi yang kita aturkan, yang mana program ini melibatkan elemen tadi, tapi lebih mencabar kepada pengetahuan dan juga rasa keyakinan diri. Sebab kita nak mereka mengambil bahagian dalam komponen-komponen yang kita dah sediakan. Wow. Jadi kita bawa jugalah ikon-ikon seperti Datuk Nicole David untuk turut serta dalam program ini supaya mereka ni menjadi inspirasi kepada anak muda ni, supaya mereka boleh mengikut minat dan cita-cita masing-masing untuk menjadi seorang pemimpin pada masa depan. Oh, itu dia. Jadi tema yang akan dibawa untuk kali ini juga untuk convention ini apa? Dan adakah mereka ini diberikan satu peluang ini adalah satu peluang yang sangat besar apabila kita berjumpa dengan Yang Amat Berhormat PM kita sendiri, Perdana Menteri sendiri. Jadi ini sekarang ni juga saya rasa mereka sedang bersidang lagi, mungkin sedang bersidang lagi, memikirkan apa yang perlu disuarakan juga. Okey, jadi tema yang diangkat untuk konvensi kali ini apa? Kita ada 5 elemen tadi yang saya kongsikan. Jadi untuk kali ini temanya kita tumpukan kepada memperkasakan jati diri belia. Sebab dalam kelima-lima elemen tadi, ini adalah elemen paling asas. Maknanya diri masing-masing. Sebelum dia boleh memimpin orang lain, dia mesti pimpin diri dia sendiri dulu. Maknanya disiplin diri, budaya dan nilai pada diri perlu diberi penekanan, perlu ada kesedaran. Dan saya ingat sebagai pemimpin ni, kalau dalam Islam dia kata manusia dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi sebelum kita boleh memimpin orang lain, kena pimpin diri kita dulu. Disiplin diri kita, tunjuk contoh pada orang lain, baru ada kepercayaan. Sebab pemimpin ni memerlukan pengaruh. Kalau tak ada pengaruh, siapa nak ikut kita? Jadi kalau kita tak beri contoh yang baik, tidak menjadi sumber inspirasi, tidak menjadi ikon kepada orang lain, orang tak akan ikut kita. Tak percaya, Jang? Ya, tak percaya. Betul. Jadi sebagai untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan diukur nilai ataupun bilangan pengikutnya, tetapi sebenarnya berapa ramai pemimpin yang dilahirkan oleh beliau untuk memimpin seterusnya. Betul. Bukan pengikut yang paling ramai sebenarnya, tetapi sebenarnya leadership yang seterusnya itu. Betul. Okey. Jadi kita nak rehat seketika. Diam tak diam 10 minit je lagi ada. Okey, jadi terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam Bicara Inspirasi pada hari ini. Dan kita hari ini membicarakan mengenai kepimpinan pada masa hadapan yang melibatkan belia kita yang kita nak bentuk ketika ini. Ini adalah agenda pembangunan sumber manusia sebenarnya, tetapi untuk masa hadapan yang perlu kita persiapkan pada masa kini. Dan Encik Abdullah sendiri selaku Ketua Pengarah ataupun KP untuk iLead ini sendiri. Jadi convention yang bakal berlangsung ni pun dah bersiap sedia, persiapannya bagaimana? Kita dah telah pun
memaklumkan dan membuat persiapan kepada peserta-peserta yang mereka ni akan datang daripada Langkawi sampailah ke Sabah. Jadi mereka mewakili setiap negeri masing-masing dan mereka akan mula bergerak pada 21 bulan lah. Macam nak ke Sukan C pula dia punya tarikh. Bukan. Betul. Macam nak ke Sukan C. 22 nanti 22 November. 22 November adalah di Dewan Tunku Chancellor. Dewan Tunku Chancellor Tun Abdul Razak di UKM. Itu dia. Okey. Jadi saya dah memaksa Tuan KP kita, Encik Abdullah kita, untuk menulis hari ini. Jadi boleh pegang dan ini adalah kata-kata motivasi ataupun kata inspirasi sendiri. Boleh bacakan? Percaya pada potensi diri. Okey. Jadi apa yang perlu kita huraikanlah daripada kata-kata motivasi daripada Encik Abdullah ni sendiri? Sebab setiap individu, setiap individu tak kira anda siapa. Anda perlu percaya bahawa anda mempunyai potensi yang tak siapa pun tahu. Tapi apa yang kita perlu buat adalah kita kena nilai apa potensi yang ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penilaian kita pada potensi tadi, kita kena gilap. Kita kena gilap bakat dan potensi itu tadi supaya kita boleh pergi mencapai kepada yang terbaik kita boleh capai. Ceiling lah orang kata. Above ceiling. Above ceiling. Kalau perlu. Okey. Kan? Siapa mungkin dulu saya jangka Dr. Muzaffar pun tak jangka dia akan jadi angkasawan. Sebab dia doktor. Doktor perubatan. Tapi dia tolak diri dia, dia push diri dia, cuba bersaing dengan mereka peserta-peserta yang lain dan dia layak. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu. Walaupun kita dilahirkan sebagai insan OKU contoh dia kan. Jadi janganlah kita rasa rendah diri sebab kita perlu percaya bahawa kita ada potensi diri masing-masing. Iya. Ya, yang kita perlu gilap. Beri penekanan, jangan putus asa. InsyaAllah kita akan berjaya. Okey, saya kena percaya pada potensi diri saya dan pastinya kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Encik Abdullah. Pada 22 November nanti kita punya tarikh untuk convention alumni untuk MFLS dan siapakah mereka, kita akan saya rasa memang akan ada media-media yang akan membuat liputan. Betul. Dan sebelum itu 21 November, happy birthday untuk Cik Abdullah Hassan. Terima kasih, Cik. Alamak. Saya pun tak tahu. Tak tahu. Dia pun, Okey, 21 ada apa? Betul? Betul. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke? Sebab nampak muda. Orang pun cakap, saya imbau balik tengok Facebook, gambar muda dan dulu dan kini sama je. Kecilnya je sama je. Rahsia dia Cik Abdullah. Rahsia dia, saya ingat saya kena dengar apa Tun cakap lah. Sebab yang Mak Berhormat Perdana Menteri pernah di Temu Ramah. Apa rahsia dia untuk kekal sehingga umur 90 lebih dan sihat. Dia kata patah balik kepada makan. Sebut pasal makan. Sinilah kita ajak kita punya escort kita untuk datang ni. Ni dia. Mari sini escort hari ini Encik Abdullah, orang-orang kuat beliau kena. Inilah escort yang akan buatkan kita makan dengan sihat. Betul. Bekerja dengan lebih baik. Betul? Sebab kalau tanpa escort ni, saya rasa saya tak mampu untuk buat. Banyak berkerut nanti tanpa dia orang. Saya tak mampu nak buat. Okey, ini dia daripada iLead ini sendiri, orang-orang kuat dan semua. Kita ucapkan terima kasih hari ini teman bos. Ni semua bos-bos ni. Ini je ke saya rasa macam ramai lagi sini. Besok boleh raikan Saya ingatkan ini ada bawa kek. Belum lagi. Ke diet tu makanan sihat. Save the best for last. Wow. Okey, kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan semoga convention nanti akan berjalan seperti biasa, akan berjalan lagi, ada lagi aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan jemput kita untuk sama-sama kita raikan juga, sama-sama kita bekerjasama untuk melahirkan pemimpin-pemimpin. Dan kita kena ingat condong yang akan menongkat, rebah yang akan mendegak, dan itulah dia ciri-ciri
pemimpin-pemimpin yang hebat pada masa akan datang. Jangan lepaskan peluang. Sertai MFLS itu sendiri. Terima kasih. Dan kena ucapkan sekali lagi selamat malam. Happy birthday nanti. Terima kasih, Jin. Terima Malaysia kasih, kena RTM. menang ni satu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, duduk dulu.